Sebabkan kita akan bawa topik ni dan akan dibincangkan dengan lebih tuntas oleh kita punya panel kita malam ini, iaitu Prof. Kamarul Azizi Ibrahim, yang mana merupakan mantan pensyarah USM, University Sains Malaysia, dan merupakan pakar fizik dalam bidang nanoteknologi. Tapi malam ni topik beliau adalah mantan pengarah bagi Center for Global Sustainability. Jadi kita merupakan orang yang pakar dalam bidang lah, insyaAllah, untuk membicarakan tentang topik iaitu kesenjangan miskin dan juga kaya. Sebelum tu Sudin, saya ingin orang kata sebagai pengenalan awal lah berkaitan dengan kita punya perbincangan kita pada malam ini, yang mana data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa survey pendapatan isi rumah dan kemudahan asas pada tahun 2019, ini adalah laporan tahun 2019, menunjukkan purata pendapatan kasar meningkat pada tahun 2016 daripada 0.399 kepada 0.407 pada tahun 2019. Jadi peningkatan ini adalah nilai perkali Gini. Nilai perkali Gini ni digunakan untuk menunjukkan pengukuran ketidaksamarataan pendapatan. Semakin kecil nilainya, semakin sama agihan pendapatan. Tapi data yang ditunjukkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa nilai ini makin meninggi, menuju ke arah satu, menunjukkan bahawa ada perbezaan jurang pendapatan antara miskin dan juga kaya. Di kalangan Bumiputera sendiri pun ada perbezaan daripada 0.385 meningkat kepada 0.389. China daripada 0.411 meningkat kepada 0.417, dan India nampak perbezaan cukup ketara daripada 0.382 kepada 0.411. Okey. Jadi itu pada tahun 2019. Pada pandemik tahun 2020, Dr. Muhammad Abdul Khalid mengatakan bahawa pandemik ni menyebabkan golongan bawahan dan golongan berpendapatan rendah paling terjejas, dan lagi yang kalau bekerja sendirilah. Jadi, tapi dia tak efek sangat pada golongan kaya sebabnya waktu itu pasaran saham sedang meningkat. Jadi dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi lah. Jadi pentinglah juga, sebabnya kita pun nampak disebabkan pandemik ni juga kadar pengangguran di Malaysia pada Mei 2020 meningkat kepada 5.3%, berjumlah 826,100 orang total orang yang menganggur lah. Ini pada data daripada Mei 2020, dan dia akan meningkat sepanjang bulan, lagi-lagi masa during pandemik ni lah. Jadi saya tak nak mengambil tugas sebagai panel, saya serahkan untuk kita serahkan tajuk ni kepada yang lebih ahli, iaitu Prof. Kamarul Azizi. Jadi Prof, dipersilakanlah, insyaAllah. Terima kasih Saudari Siti Madiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa ya pada malam ini, walaupun ada hiccup sikit tadi, tetapi alhamdulillah Siti dah ceritakan sepenuhnya, nampaknya saya tak perlu cakap lagi dah. Banyak yang apa yang saya akan perkatakan memang telah dibentangkan ya. Tapi bagus ya untuk kita memahami ya secara kasarnya, kerana tumpuan saya bukannya kepada ekonomi ya. Saya tak akan bincang mengenai ekonomi, kerana latar belakang yang saya akan guna pada masa ini ialah dari segi pembangunan ya, iaitu development ya, kerana development adalah lagi satu bidang yang ataupun development science di mana saya memang amat berminat ya. Boleh nampak skrin saya ke? Boleh? Okey, kerana dia kalau ada skrin tu dia mudah sikit untuk kita berbincang. Kalau tidak nanti susah nak bincang. So kalau tengok tajuk yang saya letak tu, saya sengaja tak bubuh apa nama, saya guna jurang ya, jurang antara kaya dan miskin.
Yang ini kita kena faham dari segi maksud saya di sini ialah dari sudut orang kaya dengan orang miskin. Dan apa dia impak daripada pembangunan tersebut yang menyebabkan jurang ini menjadi lebih besar ke ataupun berkurangan. So kita tengok tadi Siti ada bercerita mengenai Gini. Gini ini adalah satu pengukuran yang dibuat di bangsa-bangsa bersatu yang melihat trend perubahan ataupun perbezaan income di antara orang kaya dengan orang miskin. Itu secara simple je. Jadi kalau kita tengok trend tersebut interestingly enough actually dia menurun. Bukan macam Siti kata tu. Siti kata tu dia tengok di hujung tahun saja. Kita dalam pembangunan ni kita akan lihat dari tahun dalam kes saya ni daripada tahun 1960. So saya tengok daripada sana dan apa yang kita dapati dia menurun. So this is very interesting sebenarnya. Dan bagi kerajaan ini satu perkara yang menyeronokkan lah bagi mereka. Dan setelah kalau kita buat dia punya trend itu, kita dapati memang kita guna statistik, kita akan dapati dia menurun ke bawah. Dia menurun ke bawah. Boleh nampak ke yang gambar yang kecil tu? So kita akan dapati Gini dia menurun. Maknanya dengan perkataan lain perbezaan tersebut menurun. Menurun. Tak ada jurang perbezaan tu menurun. Jadi kalau kita tengok pula dalam sudut perbandingan kalau kita tengok perbandingan simple je di antara etnik group iaitu antara orang Melayu, orang Cina dengan orang India, memang satu trend kalau kita berdasar pada relatif iaitu keadaan relatif ini, maknanya kita buat perbandingan berdasarkan kepada satu nilai yang tertentu, maka kita dapati interestingnya dia punya trend dia adalah converge. Maknanya mereka makin lama makin sama. Itu pun interesting. Inilah dia statistik orang kata. Dia kalau kita nak cerita dia boleh cerita lain. Boleh cerita lain. Tetapi ini yang lagi satu yang menyebabkan bagi kita yang mengguna statistik kerana sebagai ahli fizik saya menggunakan banyak statistik sebenarnya. Kita lihat dari segi absolute value dia, nilai absolute, kita dapati bahawa dia mencapah, diverge. Maknanya jurang di antara etnik iaitu antara bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India makin lama berjauhan. So mana yang kita nak percaya? Bergantunglah. Kalau saya daripada kerajaan, saya akan bubuh yang nombor 1, yang nombor 2. Tetapi kalau saya anti kerajaan, saya akan bubuh yang last sekali. Itulah menunjukkan bahawa dia mencapah. Maknanya julat Gini dia makin lama makin besar. So ini statistik ini just daripada statistik Jadi saya suka nak tunjuk ni kadang-kadang kerana kita selalu ambil maklumat tak penuh bila kita ambil tak penuh, kita akan dapat keputusan yang tak penuh jugalah. So tapi yang interestingnya, ini sama juga kita ambil daripada data survey pada tahun 2019, yang last sekali, yang baru-baru ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia. Kita dapati kalau kita tengok di antara kawasan bandar dan luar bandar, urban and rural area, ini adalah income yang disebutkan oleh Siti tadi. Again, Siti cuma tengok 2019, tak boleh. Kita kena tengok trend dia. Kalau kita tengok macam tu, dia cerita dia lain lah. So, tapi banting kita boleh faham bahawa adanya jurang. Kalau kita tengok awal-awal lagi pun, pada awal tahun 2000, saya pun tak nampak. 2016. Perbandingan 2016. Statistik saya 2016. Statistik 2016 tu pun dah ada gap dah di antara urban dengan rural, iaitu di antara desa dan bandar, iaitu lebih kurang RM1,000 perbezaan income. Dan kalau kita tengok seterusnya, yang kita takut menyebabkan ramai orang start mempersoalkan ialah bila tengok 2019 dia sudah menjadi sebanyak 2,700.
perbezaannya. Jadi dari sini kalau kita tengok berdasarkan purata saja, kita akan dapati bahawa purata dia bertambah. Dan apabila purata bertambah ini, dan kita mesti alert bahawa ada jurang, dan jurang ini amat ketara di antara orang bandar dengan orang luar bandar. Jadi itu satu perkara. Kemudian kalau kita go back, kita tengok lagi kerana kita selalu menggunakan B40. B40 itu bermakna orang yang termiskin 40% dan T20 ialah orang yang kaya di atas top 20% orang kaya. Jadi kalau kita plot itu, kita akan dapati bahawa seperti berikut yang warna biru tu. Warna biru kan nampak semua orang? So warna biru itu adalah yang B40 dan yang warna hijau itu adalah orang kaya 20%. So kita akan dapati juga sama, ada jurang. Memang patutlah ada jurang, kalau kita tak panggil B40 dan T20. So bila kita tengok jurang dia mula-mula pada tahun 2009, dia tak berapa banyak lah. Tetapi bila kita lihat pada tahun 2019, dia dah menjadi 2 kali ganda. Jadi dah jadi 6,000 perbezaannya. Jadi ini pun lagi satu, sepatutnya satu bel telah bermain di atas kepala kita, dan sebagai kerajaan perkara ini perlu kita fikir betul-betul mengapa perkara ini berlaku. Ini mengapa berlaku. So kita lihat trend ini berlaku bukan saja di antara desa dan bandar, maknanya orang desa adalah lebih miskin daripada orang bandar. Walaupun kita tahu bahawa dalam bandar pun sekarang ni pun telah ada orang miskin. Yang itu saya tak plotkan, just untuk memberi kita bahawa, memberitahu kita bahawa ada jurang tersebut. Dan ianya membesar, nampaknya dia membesar. So dari segi fitrah, kita dapati bahawa kita ni semua adalah anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah telah bertanya kepada kita bahawa adakah Allah itu Tuhan? Dan semua kita kata ya, yang betul dia Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Jadi apa yang maksud ayat ini? Ayat ini basically minta kita kalaulah kita rasa kita ada masalah, maka mintalah pada Tuhan untuk kita mendapatkan petunjuk daripada Allah. Dan mengikut Rasul kita bahawa kita lahir itu pada mulanya adalah sama, semuanya sama, tak ada beza. Tak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba ada emas ketui dia bawa keluar daripada ibu dia. Tak ada. Semua orangnya lahir menangis. Lepas tu kalaulah nasib bapa dia baru first time pegang, dia baginya air sekali lah pada bapa dia. Tapi itulah dia yang paling tinggi dia boleh bagi. Terus secara fitrahnya mereka bersih. Kanak-kanak yang dilahirkan tu bersih. Cuma siapa yang jadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi itu adalah ibu bapa dan persekitaran. Jadi secara fitrahnya kita sepatutnya tak ada perbezaan. Tak ada orang kaya, tak ada miskin. Adakah ini berarti saya anti orang kaya? Tak. Saya tak anti orang kaya. Saya nak semua orang jadi kaya supaya kita boleh memberi zakat. Cuma apa yang kita dapati sebagai daripada kanak-kanak dan membesar kita akan melalui beberapa proses. Inilah proses ini yang akan menentukan nanti kita akan menjadi kaya ataupun menjadi miskin. Itu adult development tu sendiri. Dia dari segi biologi dia akan jadilah. Kita lihat daripada merangkak, kalau tengok dari pergerakan dia, whether dia boleh berjalan dan seterusnya. Dan dari segi psychological, sebelum itu dia hanya boleh minta susu saja. Lepas itu dia boleh minta lebih lagi ataupun dia boleh social cultural kita akan dapati dia juga akan berubah, dan finally dia punya life cycle juga akan berubah. Di manusia ini semua ni akan berlaku, semua orang akan berlaku. Jadi apa yang persoalan kita again ialah bagaimana pembangunan akan efek development ini, pembangunan manusiawi ataupun disebut sebagai pembangunan manusiawi ini. Jadi mengapa ada jurang? Jadi apa yang saya nak bincangkan di sini ialah dari sudut pembangunan negara, dari sudut pembangunan negara. Itu penting bagi ahli politik dan juga orang akademik macam kita yang
berminat ya untuk mengkaji kesan daripada pembangunan tersebut. So, one thing yang jelas ya, Malaysia mempunyai ranking yang agak tak baik lah, nombor 3 dalam Asia. Jadi sesuatu perlu dilakukan lah. Kita tak naklah kita teruk sangat ya di Asia ni, dalam dunia lagi lah teruk. Jadi kita adakah pembangunan ini hanya dengan beri wang kerajaan kutip duit teks dan bagi pula dekat orang lain? Adakah as simple as that pembangunan? Kita dapati tidak sebenarnya. Ianya memerlukan perbincangan, pemikiran dan lain lagi. Jadi itulah dia pembangunan, dan kita kena faham ni ya. Walaupun kita rasa pembangunan ni nak buat apa lah, cakap mengenainya, tetapi kita perlu ingat ya, bahawa pembangunan itu akan beri kesan ya, dalam keseluruhan kehidupan kita. So, di peringkat United Nations ya, kita ada tools ya, untuk mengukur pembangunan ini. Yang paling famous sekali ialah power analysis, experience dengan challenges, ataupun drivers of change dan lain-lain lagi ya. Ini ada saya saja senaraikan, dan memang saya menggunakan kebanyakannya ini untuk menilai ya, bagaimana pembangunan ya, di Malaysia. So let's define. Mari kita define. Mana saya suka sebelum kita berbincang lebih lanjut, elok kita define dulu. Kalau kita tak define, nanti apa yang saya cakap tak sama dengan apa yang tuan-tuan faham ya, mengenai pembangunan ini ya, kerana mungkin apa yang saya cakap tu lain dan anda para pendengar semua ingat benda lain. Apa dia pembangunan? National Development, saya cakap putih lah dulu pasal saya ni biasa mengajar bahasa putih ya. Dalam Melayu tu saya cuba terjemahkan. National development is defined as the long-term collective pursuit of the highest level of well-being for the greatest number of citizens. Maknanya, ianya adalah satu proses long-term ya, yang jangka panjang, dan ia dilakukan secara kolektif ya, dan harapannya ialah semua orang ya, terutama citizen ya, dan terutama citizen akan menikmatinya. Itu dia punya maksud national development. Ini adalah tarifan United Nations ya, United Nations iaitu bangsa-bangsa bersatu, dan saya mengambil itu sebagai asas ya, bagi definisi national development. Dan Malaysia sepatutnya mempunyai national define of the national development kita seperti ini juga. Cuma apa yang kita rasa risau ya, bila kita melihat Malaysia ini ialah national development ni, kalau kita tengok, is a deeply political and highly contested process by default ya. Bila kita kata long term, dia well-being, kita takkan punya citizen, ini semua adalah politik. Maknanya kena ada involve isu-isu politik dalam hal ini. So, jadi apakah dia political undertaking ya, dalam pembangunan ya, dalam development ini? Kalau kita lihat bahawa pertama ialah dari segi definisi ya. Kalau kita lihat dari segi definisi, apakah dia kolektif? Mana yang kita katakan ramai-ramai itu siapa? What is the well-being? Apakah yang dimaksudkan dengan perasaan selesa? And siapakah ada citizen? Jadi ini semua ada persoalan-persoalan yang involve politik ya. And what are their rights? Apakah rights setiap orang ya? Dan kalau kita cari jawapan bagi setiap satu ni, itu kolektif, well-being dan citizen, kita pergi ke Singapura, jawabnya lain. Kalau kita pergi ke India, jawabnya lain. Kalau pergi ke China, jawabnya lain. Dan Trump lah yang paling membawa satu konsep yang semua orang terkejut pada masa dulu. Tapi itulah dia political undertaking dia, political understanding dia. Tapi selain daripada definition ya, beyond definition, kita dapati bahawa dia juga adalah political undertaking development ni. Mengapa? Bila kita nak allocate ya, public resources, macam baru-baru ni kita dengar bajet kerajaan Malaysia. Dia kata Kementerian Pendidikan berapa juta, berapa bilion. Kementerian Tenaga banyak ni duit. Kementerian Sukan banyak ni duit. Jadi questionnya, siapa yang dapat duit? Dan siapa yang decide siapa yang dapat duit? Jadi ini dia political tu mula akan masuk. Kerana bila perkara ni berlaku, maka kita akan create winners. Ada orang yang dapat,
ada orang yang tak dapat. Dan kalau orang yang tak dapat tu jenis orang yang orang kata suka nak komplain, maka berlakulah komplain yang besar. Jadi inilah dia perkara-perkara yang berlaku, yang akan berlaku. Jadi berdasarkan kepada ini kita nampak bahawa memang at the end of the day pembangunan ini akan create jurang tersebut di antara kaya dengan miskin. Kerana orang yang dapat allocation selalunya tentunya akan menjadi kaya, dan orang yang tak dapat, kalau langsung tak dapat, dia akan jadi miskin dan tidak ada mempunyai apa-apa pun. Jadi dengan konsep ini yang berada pada pemikiran kita, maka lebih mudah kita akan bincang selanjutnya. Okay. So, political model. Apa dia political model yang ada? Political framework atau bagaimana development policy itu. Policy can range from autocracy to liberal democracy. Bagaimana kerajaan itu dilaksanakan juga. Dia juga bergantung dari segi economic model. Sama ada dia import substitution ataupun capitalism secara total. So, pilihannya siapa? Hanya dipilih oleh pemimpin yang beberapa orang saja. Dan adakah orang lain boleh terima atau tidak? Itu tak boleh sebenarnya. Kita komen pun tak ada siapa yang nak dengar. So hanya bergantung kepada 2-3 orang sajalah dalam pimpinan, terutamanya Perdana Menteri lah. So inilah dia perkara-perkara yang kita nampak berlaku yang memang kita tak boleh buat apa sebenarnya. Dan itu yang berlaku sekarang ni. Dan development itu juga ialah satu identiti. Kerana seorang Perdana Menteri ingin dia meninggalkan legasi dia. Meninggalkan apa yang dia rasa perkara yang patut dilaksanakan untuk negara tersebut. Jadi ini pun satu perkara yang kita kena faham, bagaimana boleh terjadinya jurang ini. Kerana dia mau tim dia, yang mau orang-orang dia menjadi kaya. So apa dia strength political ini, yang concentration ini. Dari development kita kata dia perlukan material, ideological dan identity bagi setiap satu perkara itu menjadi penting kerana development proses ni memang political contested. Masing-masing nak ambil bahan, masing-masing nak ambil idea, masing-masing nak ambil identity dia. Jadi masing-masing ingin jadi power base. Power base itu maknanya dia yang buat decision, dia yang membuat pilihan. Jadi inilah dia masalah mula akan timbul. Bila power based creation ini dan interest kepada social group dan individual itu menjadi semakin kuat. Kalau dari segi individual mungkin apa yang jadi sebagai kleptomania, kleptokrasi dan lain-lain, kita harap mereka boleh memikir dari segi masyarakat. Jadi perkara-perkara seperti ini perlulah kita berhati-hati dalam kita memastikan pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Dalam ideal scenario, terutama di Malaysia ni, the ruling elites akan sentiasa tak mau perubahan berlaku. Mereka dah biasa jadi pemerintah dan mereka takkan mau berhenti jadi pemerintah. Kalau kita tengok di Malaysia ni, ada beberapa keluarga yang maintain sebagai pemerintah. Dan mereka ni terus menjadi pemerintah. Adik-beradik dia pun jadi pemerintah, ibu bapa dia jadi pemerintah, anak cucu dia pun menjadi pemerintah. Jadi kalau kita tengok dari segi perhubungan ini, kita akan nampak dengan jelas perkara ini. These are what we call as the ruling elites. So, apa yang kita risau ialah kalau kita berada di dalam satu negara yang dysfunctional. Di mana dimaksudkan dysfunctional itu ialah senang jadi huru-hara. Terutama kita sebagai sebuah Malaysia, negara yang majmuk, negara majmuk yang terdiri berbanyak kaum dan etnik ini, dari segi kemungkinan untuk bergaduh itu ada. Kalaulah ahli-ahli politik ini memainkan politik perkauman, mementingkan satu kaum daripada kaum yang lain. Dan inilah satu perkara yang kita perlu berhati-hati.
Jadi ini mungkin punca daripada sejarah, ya. Dan apa yang sejarah telah lakukan, kita kena lupakan dan kita terima saja apa yang telah ada, ya. Kalau kita still nak hap atas sejarah tersebut, maka kita tidak akan boleh maju ke depan. Jadi konflik itu akan berlaku dan banyak perkara lagi akan berlaku. Jadi cuma itulah, ya, dalam pembangunan ni kita rasa janganlah violence itu menjadi asas kepada pembentukan pembangunan itu. Kalau itulah yang menjadi asas, maka kita tidak akan maju. Kita tengok macam negara Iraq, ya, walaupun kita tahu, ya, pemerintahnya adalah pada awalnya dictatorship, tetapi mereka aman. Ya, tapi once mereka telah berpecah dan kita dapati sehingga sekarang, ya, mereka tidak mendapat pembangunan, ya, negara yang sesuai. Okey. Jadi masalah violence ni, ya, perlu kita harap, ya, tidak berlaku di negara kita. So, pada dasarnya yang sebenarnya pembangunan ini is just a supply and demand. Ya, kalau kita boleh supply apa yang rakyat mahu, apa yang demand daripada rakyat, maka kalau supply dan demand itu bersesuaian, maka negara ini akan move forward. Dan ini kalau tengok, ya, dalam gambar raja ni simple je. Kita ada supply, sumber daripada bumi, dan kita ada demand, keperluan oleh rakyat Malaysia. Dan kalau kalau demand itu diterima, maka kita akan menjadi aman. Dan ianya juga adalah sebagai satu supply chain, ya, sebagai satu supply chain. Dan ianya yang akan berterusan, dan ini akan, dan akhirnya kepada pupus, ya, sehingga ke pupus. Kalaulah kita hendak lebih baik, maka kita buat circular supply chain. Jadi ini complete, ya. Jadi negara kita tidak membazir. Ini adalah keadaan ideal, dan yang sebenarnya inilah dia keadaan yang berlaku di negara-negara Skandinavia seperti Norway, Denmark dan lain lagi. Tetapi negara kita nampaknya that supply chain ada, tetapi banyak sangat tirih di mata-mata tempat. Jadi bila dia tirih pada tempat ataupun penggunaan wang negara pada tempat-tempat yang salah, maka the supply chain itu akan menjadi putuslah, dan akan merosakkan pembangunan negara. Actually, ya, sebenarnya untuk kita mengawal the supply chain ni tak susah. Kita sekarang ni dalam era 5G dan juga IR revolusi 4, ya. Dengan menggunakan cloud supply chain, kita boleh monitor semua ni. Dan semua orang beritahu what's going on. Jadi dengan itu, ya, kita boleh ada satu desktop, ya, menunjukkan ke mana pergi semua. Jadi segalanya dilakukan dengan terbuka. Ini key point dia. Cuma sekarang ni kita dapati perkara ni tak berlaku. Tahu-tahu COVID-19 punya COVID-19 punya suntikan, ya, tak tahu siapa yang beli, siapa yang order, syarikat mana yang untung, dia tak telus, ya, tak ada siapa tahu. Begitu juga dengan banyak benda sekarang ni, kita tak tahu, ya, kerana tender tak keluar, apa pun tak keluar. Jadi semuanya dengan rahsia. Bila yang perkara seperti ini berlaku, maka kita dapati akan timbullah banyak masalah di masa depan. So, kerajaan memang memain peranan yang penting. Kerajaan memang memainkan peranan yang penting. Kerana mereka menentukan apa yang kita panggil sebagai fiscal policy. Fiscal policy. Dan fiscal policy ini adalah dikawal oleh parlimen. Tapi kalaulah parlimen itu sendiri, alhamdulillah lah baru-baru ni, yang di-Pertuan Agong telah decide memberitahu bahawa perlu ada parlimen walaupun darurat. Walaupun kita nampaknya dimaklumkan seakan-akan dalam darurat ini tak ada parlimen. Bila tak ada parlimen berarti apa saja keputusan kerajaan tidak dapat dinilai, dengan detail oleh ahli-ahli parlimen. So
inilah dianya. Menyebabkan ekonomi kita menjadi tak healthy, healthy. Dan ada semasa depression dahulu, sebelum depression, memang kerajaan jarang involve dalam ekonomi sesuatu negara. Tetapi selepas the Great Depression di Amerika Syarikat, iaitu Franklin Roosevelt atau FDR, dia mula masuk ke dalam ekonomi negara dengan stimulating the economy, dari segi pembangunan dan lain lagi. So that is the first time ekonomi negara itu telah mula diubah oleh satu fiscal policy. Dan kita dapati negara kita juga telah mula melakukannya. Cuma sekarang ni selepas COVID-19 ni, bila kita dah dapat injection, adakah kita masih lagi kita hendak fiscal policy ini involve, ataupun kita hendak private sector punya saja yang involve? Ini satu persoalan yang kita perlu cari jawapan. So impact of COVID-19 ni, apa yang kita dapati sekarang ni, kita punya supply berkurangan, tapi kita punya demand still maintain. Jadi dengan itu, kita ada satu demand driven open market sekarang ni. Kalau kita tak buat apa-apa, maka kita akan dapati bahawa satu kemungkinan yang besar ialah harga akan naik. Bila harga akan naik, orang kaya akan untunglah, orang miskin akan rugi. Ini satu perkara yang jelas akan berlaku. Jadi kerajaan perlu ada apa yang kita panggil sebagai supply side policy. Dia perlu memikirkan polisi-polisi yang bersesuaian untuk memastikan bahawa supply itu masih berterusan walaupun COVID-19 telah berlaku. Kita tahu bahawa rezeki ini boleh dibagikan kepada yang tetap, ada tambahan, rezeki terjamin, rezeki tak terduga, rezeki keluarga, rezeki perbuatan sebagai orang Islam. Dan keluarga, kalau kita dapat anak, maka kita akan dapat rezeki. Kalau perbuatan, kalau kita sedekah, kita berusaha, kita istighfar, kita bersyukur, semuanya kita akan dapat rezeki. Jadi ada 8 cara untuk dapat rezeki menurut Al-Quran. Jadi dia tak terhan untuk cari rezeki ni. Dan sumber kekayaan ini pula, kalaulah ianya daripada gaji, daripada zakat, daripada sedekah, daripada hadiah dan bisnes, is okay. Yang tak boleh ini ialah daripada rasuah, daripada riba, daripada duit kopi dan duit tiris. Tapi itulah ada juga ulama yang mengatakan ada pula rasuah dalam Islam. Tak tahu mana dia boleh persoalkan mengenai masalah itu. Kerana kita tahu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah dah katakan wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Jadi kita janganlah mengatakan tak ada riba. Dan lagi satu ialah hadis daripada Bukhari, hadis Bukhari nombor 2407 menceritakan mengenai kutipan zakat. Ada seorang sahabat telah mengutip zakat, dan apabila Rasulullah melantik dia untuk mengutip zakat, dan apabila dia kutip zakat, bila dia bagi ke Rasulullah duit zakat tersebut, Rasulullah tengok kat sebelah dia tu ada lagi beberapa duit lagi dan lain-lain lagi. Rasulullah tanya, ni apa ni sebelah ni? Oh, ini dia kata orang bagi dekat dia. So Rasulullah marah bila melihat keadaan ini. Ini jelas menunjukkan bahawa kita tak boleh, tanggungjawab kita adalah sebagai, dalam kes ini sebagai amil, maka sebagai amil kita tak boleh ambil selain daripada zakat. Maka sahabat ini, apa yang dilakukan ialah dia menerima hadiah daripada orang lain. Maka Rasulullah bertanya, kalau dia duduk kat rumah, rasanya orang tu akan bagi ke hadiah itu. Itu menunjukkan rasuah. Dan ini ada jelas, ini dalam Sahih Bukhari, bukannya daripada kitab-kitab hadis yang biasa. Tapi itulah ulama kita mungkin dalam hal ini mereka tak baca kot. So kena bacalah kitab sitah ni, Sahih Sitah ni. Ini bagus satu. Kalau nak baca lagi, banyak lagi lah. Okay. Jadi the people dimension ni yang kita nak tengok dari sisi pembangunan ni, the human dimension. Jadi kerana pembangunan ni bukannya a soulless machine.
Kita kena masukkan soul dalamnya supaya dia lebih bersesuaian dengan apa yang kita perlukan. Tapi perlu kita ingat, bila kita cakap pembangunan, it is for the human, bukan je untuk binatang ke untuk orang lain. Memang khas untuk cuma the human, apa orang kata, apakah dari sudut ethical dia, integration dia, transparency, visibility, rich and poor, itu yang kita maksudkan the human dimension. Okay, so the gap itself memang kita nampak ada dah mula ada. Walaupun kerajaan Malaysia sekarang ni memilih absolute poverty line dia dah berubah, tapi itu is a good start, tapi tak cukup lagi. Perlu dilakukan bahu ke yang lain. Dan tengok inequality ni tak susah sebenarnya. Ada seorang daripada Amerika telah melakukannya. Dia apa dibuatnya ialah ini adalah Chicago. Bagi siapa yang pernah pergi Chicago, kita akan dapati bahawa dekat Chicago tu ada satu kawasan tempat orang kaya dan ada satu tempat kawasan orang miskin. Kita orang luar pun dah tahu dah perkara ni. Jadi Lam ni apa yang dia buat, dia buat satu graf menunjukkan orang kaya tu macam mana dan orang miskin tu macam mana. Jadi kita nampaklah kedudukannya. Dan bagi siapa yang pernah pergi ke Chicago, memang kita dapati kawasan yang dikata orang miskin tu memang jelaslah itu kawasan orang miskin. Dan perkara yang sama boleh kita buat untuk Kuala Lumpur dan lain-lain di Malaysia. Dan interesting ni kalau kita buat untuk Malaysia, Sabah dan Sarawak, kita akan dapati tempat banyak orang miskin. Di mana datangnya richness ni di dalam development ni? Kerana masa kita allocate public resources itu, secara tak langsung kita akan bagi orang akan menjadi kaya dan ada yang tidak akan terima. Jadi winners akan grateful, tetapi yang losers itu akan mungkin kalau bagi yang ekstrim tu dia akan protes lah. Dia beritahu kata ada rasuah dan lain-lain lagi. Inilah dia sumber pada kekayaan di dalam pembangunan. Tapi yang interestingnya, funny-nya ialah Robin Hood. Jadi kalau Robin Hood kita tengok dia merompak pada orang kaya, lepas dia merompak orang kaya dia bagi ke orang miskin. Lepas itu bila dia dah tengok orang miskin tu dah jadi kaya, dia pula kena rompak orang miskin. Itulah dia kalau nak jadi Robin Hood ni konsep. Ataupun kita tengok orang yang kaya ni, rakyat-rakyat yang miskin ni kata kita perlu perubahan. Cuma itulah dalam bahasa Inggeris dia lebih mudah untuk kita faham, funny ni. Iaitu orang miskin akan cakap we want change. So orang kaya ni dia ambil je duit 10 sen, 20 sen dia bagi. Lain-lain duit yang banyak-banyak, yang kaya-kaya, yang berjuta-juta tu dia simpan sendiri. Itulah dia. Nak dengar cerita beberapa joke yang berlaku mengenai pembangunan ini. So wealth redistribution in a fair state ini bukan tu. Kalaulah kita adalah utilitarian, maka kita akan lakukan dengan sharing, equal wealth dengan income. Dan kalaulah kita Keynesian, maka kita lihat bagaimana pekerjaan boleh membantu untuk redistributkan kerja kita. Dan kalaulah kita contractarian, maka kita akan distribute dia berdasarkan kepada keperluan masyarakat. Ini mesti ada hati yang baik. Ataupun kedai klasikal ialah kita biar saja open market dan tengok sama ada wealth redistribution itu akan berlaku ke tidak. Ini dalam keadaan tertentu. Tapi Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, Allah telah berfirman terutama dari segi harta rampasan fa'i, iaitu supaya harta itu jangan beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Jadi yang ini adalah satu warning kepada those yang memerintah, yang memberi ghanimah ataupun fa'i ni dalam bentuk pembangunan, supaya berhati-hati jangan bagi kat orang kaya saja. So why inequality wealth ini dalam development? Pertama ialah kerana massive educational inequalities. Sekarang ni kita lihat dengan jelas dalam post-COVID ini ataupun in COVID time ini. Bila cakap nak guna komputer,
Just imagine ya, orang yang luar bandar, dia punya bandwidth pun tak cukup. Jadi macam mana dia nak guna komputer? Dan komputer pun tak ada. Yang bandar pun sama, yang miskin bandar tak ada tab, tak ada komputer yang sesuai untuk digunakan. So tiba-tiba kerajaan kita decide, okay, kita guna TV pula. Kemudian tiba-tiba decide pula nak buka sekolah. Itulah dia ya. Planning yang tak jelas. Dan kita dapati juga sistem tax kita untuk orang kaya agak rendah. Jadi mungkin inilah salah satu dia punca dia. Dan dari segi pembahagian allocation to development, kita dapati orang yang berada saja yang boleh dapat. Just imagine, untuk mengambil tender dokumen pun perlu 3,000. Jadi manalah orang miskin nak sanggup nak ambil tender dokumen sampai semahal itu. Jadi kita dapati bahawa hanya preferential saja. Dan selective development agenda, kalaulah kawasan pembangkang tak bagi duit, walhal orang pembangkang pun bayar juga tax. Tetapi benda-benda macam ni memang ganjil lah. Sepatutnya dalam demokrasi perkara ni tak berlaku ya. Tetapi telah dilakukan oleh golongan-golongan yang tertentu. Dan worst case ialah bila tak ada judicial independence. Kehakiman tak merasa mereka adalah independent. Okay, jadi bila ni perkara-perkara ini, 5 perkara ni berlaku, maka inequality dalam wealth akan berlaku ya, di negara tersebut. Jadi apa the impact dia in development? Economic inequality can give wealthier people an acceptable degree of control ya. Kerana orang kaya dia boleh kontrol, dia ada duit. Jadi duit itu digunakan untuk kontrol kehidupan orang lain. Economic inequality can undermine the fairness of political institution. Hanya orang kaya je yang akan jadi Perdana Menteri, orang miskin tak ada. So far memang tak ada lah yang kita lihat. Orang miskin-miskin ni semua tak ada chance lah untuk jadi. Dan yang ketiga ialah fairness of economic system juga akan kerana mereka orang yang miskin ni tak ada peluang pun, tak ada opportunity. Dan workers especially ya, yang dalam golongan B40 ya, mereka langsunglah tak dapat share terhadap apa yang mereka lakukan ya, untuk negara. Jadi ini adalah impak dia. Dan mengikut kajian daripada United Nations, bukan itu saja ya, tetapi obesity, mental illness, drug, alcohol abuse dan semua-semua ni pun adalah berpunca ya, kepada inequality of wealth. Jadi the impact itu memang dahsyat ya. Jadi di sinilah pentingnya government ya, untuk memastikan inequality ini tidak berlaku. Dan paling banyaknya adalah bribery ya. Kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan bribery ini, atau rasuah. Getting done adalah satu konsep yang memang semua orang faham. Maknanya kita kena work hard ya. Dari si konsepnya sepatutnya work hard dan work smart. Tetapi banyak orang ambil shortcut. Cara paling mudah ialah bribery saja. Dan apabila tambah pula mereka ni jenis yang tak sabar ya, nak jadi kaya cepat. Jadi bila nak jadi kaya cepat, jadi mereka akan lakukan perkara ini. And result oriented management juga akan menyebabkan perkara ini. Jadi kita perlu berhati-hati dalam memilih ya, pengurusan kita. So bribery is a crime of giving or taking money. Rasuah ya, adalah satu crime ya, di mana kita ambil dan beri duit untuk kita influence ya, public official dan lain-lain lagi. Jadi itulah dia maksudkan bribery. Jadi bribery ini yang sebenarnya akan benefit negara, tetapi hanya akan benefit individual saja. Dan in term of closing business transaction ni, kalau di Malaysia ni selalunya maksud dia bribery ya, maknanya kena bagi something, terutama dalam perumahan, dalam banyaklah di Malaysia ni. Memang bribery itu adalah satu perkara yang common, yang tak jadi heran lah, siapa yang berniaga memang tahu yang perkara ini. Jadi seriousness kepada kerajaan ni, kerana kerajaan yang menjadi orang kata the bankers yang menyebabkan bribery ini berlaku. Political will mesti ada. Kalaulah tak, maka akan menjadi satu negara yang korup ya. Dan
banyak lagi ya, bukan hanya kerajaan tetapi corporation juga ya akan juga mengambil clue ini untuk menjalankan bribery. Jadi nepotism, favoritism and political connection itu akan menjadi lumrah. Jadi ini yang kita tak nak ya berlaku di negara kita. Jadi rules lose their teeth when it become to family, friends and political alliances. Jadi semua ni dah jadi tak berguna bila we cakap ni kawan, keluarga dan juga rakan politik. Ya. So, macam mana kita nak reduce bribery, ya, corruption ni? Corruption sudah menjadi culture ya untuk banyak ya di negara kita ini. So, the challenge is bagaimana kita nak buang ya, culture ni, kerana dia telah menjadi culture. So buangkan mental mind ini, dan ianya bukanlah satu kerja yang mudah. Kita perlu melakukan satu transformation yang memang banyak orang ya perlu involve ya, dalam pastikan bahawa tidak adanya culture bribery ni. Tapi kalaulah kerajaan involve, maka dia tidak akan berlaku. Terutama dalam private sector, government sector dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat sama ada boleh tak kita belajar ya daripada rakan-rakan negara lain. Maka Filipina mereka mempunyai apa yang kita panggil sebagai civil society ya, yang dapat dan media mereka berani ya, untuk membocorkan corruption ini. Tapi saya nampak di Malaysia ni kerajaan kita punya civil society masih lemah dan tambah pula media kita lagi lemah. Jadi memang perkara ini takkan berlaku. Di Indonesia mereka mengadakan presidential degree, maka presiden dia sendiri buat, itu pun nampaknya tak berjaya dan corruption masih lagi wujud. Malaysia kita ada Malaysian Anti-Corruption Council, MACC, tetapi malangnya ianya diletakkan di bawah Perdana Menteri. Saya rasa kalau boleh ya, MACC ini diletakkan di bawah Parlimen terus. Tak perlu jawab dengan Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri ini bila bawa kes, apa yang kita lihat ialah mana-mana yang rapat dengan Perdana Menteri akan terlepas. Okay? Jadi inilah satu perkara yang tak harus berlaku. Dan apa yang kita perlu belajar ialah daripada Singapura. Singapura dia punya CPIB adalah diletakkan di bawah Parlimen dan mereka hanya jawab kat Parlimen. Jadi mereka adalah seperti mana kita di Malaysia supposed to be lah, iaitu sistem kehakiman. Dia separate daripada di bawah pengawasan kerajaan. So apa yang berlaku di Singapura very interesting. Mereka mempunyai apa yang kita panggil sebagai zero tolerance, maknanya tidak ada bribery langsung. Jadi kita perlu belajar ya daripada Singapura. Political will perlu ada ya, supaya kita juga dapat ya membuang bribery ini ya. Sistem bribery ini memang akan merosakkan negara. Okay. So yang uniknya di Singapura ini ialah mereka menggunakan kita di Malaysia dulu ada ya, tetapi sekarang dah tak ada. Itu kerahan tenaga anak-anak muda mereka. Jadi kerahan tenaga anak muda mereka ini dipanggil, dan salah satu daripada topik yang dibincangkan oleh anak-anak muda ini dalam tentera lah, ialah mengenai bribery ini. Jadi mereka dimaklumkan ya, kalaulah once mereka bekerja, besok mereka boleh laporkan kepada dia punya badan rasuah, dan mereka akan diberi reward ya terhadap laporan tersebut, dan nama mereka akan dirahsiakan. So memang perkara seperti itu perlu dilakukan di Malaysia. Maka kerana sekarang ni siapa yang melaporkan dia kena tangkap sekali. Tak tahu pasal apa dia jadi macam tu. Bila jadi macam tu maka bribery ni tidak akan selesai. So dalam reducing wealth disparity ni, antara kaya dengan miskin, kita perlu ya promote equal access ya.
Kerana kalau kita tak promote equal access, maka dia akan menjadi stumbling block terhadap disparity ini. Dan yang kedua, kita kena pursue apa yang kita panggil sebagai taxation dan juga social protection system. Dan akhir sekali kita perlu tackle prejudice dan juga discrimination Jadi dengan itu barulah kita akan dapat reduce the wealth disparity ini. Selain daripada itu, kita perlu menggalakkan dan mula memberi peluang kepada semua rakyat termasuk luar bandar juga terhadap teknologi yang ada, dan kita nak semua menikmatinya dan perlu juga menggunakannya. Dan dari segi education kita nak semua mempunyai education yang sama kerana ini akan memastikan bahawa apa yang kita lakukan dan pemikiran kita adalah sama. Jadi seterusnya ialah kita perlu menyediakan urban housing kerana urban housing ini kalau tak dijaga dengan baik, maka kita akan mempunyai lagi satu wealth disparity. Kalau sebelum ini hanya di luar bandar saja, sekarang kita akan dapati berlaku juga di dalam bandar. Dan akhir sekali, kita kena expand our legal system dan memastikan ianya independent. So, itu telah mengikut kata Nicholas, seorang pengkaji ini, inequalities issues are often presented as being about the poor. But we are all poorer for living in more unequal societies. Inequality is as bad for the rich as it is for the poor. Society is poorer as inequality becomes greater. Very interesting statement oleh Nicholas Davis ini. So, akhirnya, apa yang kita mahu yang sebenarnya ialah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, iaitu negeri yang aman, baik dan Tuhan yang Maha Pengampun terhadap negara tersebut. So, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Kamarul atas perbincangan yang saya rasa holistik lah, yang mana Prof membawakan daripada situasi lokal yang berlaku di Malaysia, statistik yang berlaku dalam Malaysia, seterusnya membawa kepada yang lebih global yang melibatkan dunia, beberapa negara yang pernah disebut macam Skandinavia, Singapura. Dan yang paling terkesan lah saya rasa adalah bila Prof menyentuh tentang inequality of wealth tu disebabkan oleh pertama adalah massive inequalities dalam education. Kemudian yang melibatkan tax, maksudnya sistem tax kita ni sangat lemah, sedangkan dalam data statistik pun ada menunjukkan bahawa jika sistem tax tu berlangsung dengan baik, dia mampu mengurangkan kesenjangan antara jurang antara miskin dan juga kaya tu. Itu yang memberi terkesan pada saya. Jadi untuk yang dalam masa yang singkat ni, mungkin kita boleh buka kepada sesi soalan. Okey ke Prof? Boleh, okey. So kita bukalah kepada sesi ruangan perbincangan dan juga jika ada soalan boleh dilontarkan kepada Prof. Perbincangan pun siapa yang ada pendapat pun boleh juga untuk berkongsi bersama. Jadi saya buka ruang kepada sahabat-sahabat yang ada. Jika ada lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya Nama saya Syeriza, ahli wadah dari Pulau Pinang. Okay, terima kasih Prof. As usual, very interesting. I would like to bring attention to that if I'm not mistaken, the 4 models that of development that you shared, the Keynesian and the classical, for example. Because this, how to say, saya nak tanya sebenarnya sebab dalam tamadun Islam yang kita belajar in a way, macam pembangunan itu tidak sangat ditekankan. Islam tu dah sesuatu yang sangat komplit kan, jadi dia lahir dengan sendirinya. Maknanya masyarakat menjadi satu masyarakat yang bertamadun dan sebagainya. Hanya sekarang ini sebab falsafah klasikal tu lebih mendominasi kan
pembangunan. Jadi sebenarnya kalau Islam ni yang dalam 4 tu mana yang boleh kata inilah cara Islam. Sebab saya sebagai pelajar pembangunan Islam ni kita percaya bahawa Islam sebenarnya memberikan jawapannya. Tapi kerangka pemikiran manusia lebih kepada salah satu daripada 4 tu. Mohon pandangan Prof. Terima kasih Prof. Okey. Ini soalan susah ni. Dr. Shariza, soalan susah tu. Okey, nanti saya bawa kepada bahagian itu. Yang ini yang sebenarnya satu pandangan lah daripada, boleh nampak ke? Ini satu pandangan dari segi bagaimana ekonomis tengok dari segi wealth redistribution. Kalau kita nak tengok daripada empat ini, utilitarians, the Keynesian, the contractarian and the classical, Islam punya bukan any one of them. Islam punya adalah totally different. Dia tak sama dengan kesemuanya ini. Yang sebenarnya sengaja saya tak bubuh Islam tu dekat situ kerana saya nak bagi penyelesaian Islam. Jadi itu yang tak ada tu dekat situ. Kerana kita dari segi wealth distribution ini, kita berpegang kepada apa yang kita panggil sebagai maqasid syariah. Dan ianya berkait, kalau kita nak tengok dari segi pemikiran ekonomi dia, ekonomi kita bergantung kepada tauhidi, iaitu kepada Allah. Jadi semua perkara kita berkait dengan Allah. Jadi kalau nak katakan nak kata rapat sikit pun kita contractarian. Tapi yang itu pun tak boleh sebenarnya kerana dia lebih kepada pengkongsian yang wajib. Kita dalam Islam, kita masih menganggapkan bahawa kalau nak jadi kaya, boleh menjadi kaya. Cuma pastikan ada humanistic view. Mesti ada humanistic di dalam kekayaan tersebut. Ataupun dengan perkataan lain, kita menggunakan zakat sebagai satu cara untuk distributekan apa yang kita ada itu. Tapi dalam contractarian dia tidak semua mesti sama. Begitu juga dengan utilitarian, dia pun sama juga. Cuma kaedahnya macam mana dia pastikan perkara tersebut itu yang membezakan di antara utilitarian dengan contractarian. Tapi yang ini yang sebenarnya satu kuliah by itself yang sebenarnya. Kuliah mengenai pembangunan mengikut pandangan masyarakat dunia lah. Wallahualam. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain ataupun pandangan Saya nak dengar pandangan, yang ni idea yang saya lontarkan saja, nak tengok macam mana pandangan rakan-rakan semua kerana kita ni adalah dalam usrah ilmuan. Nak dengarlah pandangan itu satu pandangan saja mungkin tak tepat mungkin perlu diperbaiki lagi lah saya rasa. Macam mana Saudara Zainun, ahli ekonomis kita? Allah, malu dengar ada ahli ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi cabar ni kena sebut sekira. Dia wealth generation ni peranan kerajaan, dasar-dasar kerajaan.
penting. Ya, penting, sangat penting. Kerana setiap polisi utama yang dikeluarkan memberi kesan pada pelabur dalaman, pelabur luaran. Ya. Dan setiap polisi berhubung dengan pembangunan misalnya di Pulau Pinang. Ya. Pulau Pinang negara yang sangat terhad dari segi sumber asli. So, sekarang dia orang dalam proses untuk menambah selatan Pulau Pinang. Setelah ditambah sebelah barat ke timur lah. Sebelah sini, kemudian nak ditambah sebelah selatan. Dan dia akan beri impak kepada nelayan-nelayan yang akan hilang pekerjaan. So, keputusan-keputusan macam ni adalah penting supaya jangan sampai pembangunan ataupun polisi berhubung dengan pembangunan itu memberi impak yang negatif dan mengesankan lagi keadaan orang yang berpendapatan rendah. Even darurat, polisi darurat itu sendiri memberi kesan yang besar terhadap pelaburan luar. Even yang dah melabur pun heret keluar pergi Indonesia dan sebagainya. Ya. Kemudian kesan macam-macam lagi yang kerajaan buat seperti peningkatan dalam automation misalnya, ya, juga memberi kesan. Ya, apabila kemampuan berasaskan perkauman itu lebar, maka keputusan itu akan menyebabkan lagi pelebaran dalam pendapatan masyarakat. Kita juga berhadapan dengan tadi disebut tentang masalah kedudukan agama. Kita bersaing dengan orang bukan Islam yang seolah-olah tiada ada had dalam pelaburan, dalam ekonomi. Ya, kita dah dengar sangat dah. Depa tu memang tipu orang, memang tipu. Jadi itulah antara sebab-sebab yang boleh menjadikan kesenjangan itu terus menerus, dan solusinya terletak kepada amalan sistem Islam, iaitu zakat, dan keadaan orang Islam sendiri yang concern kepada masyarakat yang bawahan, bagaimana mereka membantu dan sebagainya. Wallahualam. Okay. Memang betul lah, pembangunan ni memang memberi kesan yang banyak. Kalau nak bagi takrifan ya, Tuan Haji Zainul ni dalam sistem pembangunan ni kita panggil sebagai Keynesian punya pandangan, iaitu dia merasakan bahawa government itu penting, ya, role government itu penting di dalam pembentukan pembangunan tersebut. So ada soalan ke, pandangan lain, silakan. Ya, Zulaiman. Tak apa dengar. Unmute. Tak dengar. Ya. Bismillah. Okey. Okey. Minta maaf, terima kasih, saya minta maaf sebab saya masuk lambat. Dan saya nak tanya berkaitan sebab ada dengan side ekonomi tadi. Sekarang kan kita tahu disebabkan pandemik COVID-19 ni kan, ekonomi kita terjejas, ramai kena buang kerja dan pelajar pun terkena sekali impak dia. Jadi nak tanya jugalah kepada sesiapa yang mahir dalam bidang ni ataupun yang ada jawapannya berkaitan dengan apakah cabaran-cabaran yang
dari sudut ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Itu yang pertamanya. Yang kedua adalah, dan apakah masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika krisis ekonomi ini berlarutan? Ini soalan yang berat sebenarnya. Sebab mungkin Syahriza boleh jawab. Dr. Syahriza boleh jawab. Alah, dia arti apa nama bidang kemanusiaan. Manusia. Pembangunan manusia. Silakan. Nak saya juga jawab? Ya, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, brother Zulaiman Okay, soalan pertama tadi boleh repeat balik? Terkejut sekejap ni. Terangkan cabaran dari sudut ekonomi yang berlaku terhadap setiap lapisan masyarakat. Sebab waktu COVID-19 kan terjejas ekonomi banyak kan. So nak tahu jugalah bagaimana cabaran tu dia berlaku kepada setiap lapisan. Macam orang miskin macam mana berlakunya, orang yang kaya macam mana, orang yang sederhana macam mana. Ataupun mungkin kalau lebih terperinci lagi B40, B20, T20 macam tu. Okay, actually in a way across the board lah all are definitely affected. Namun yang paling terjejas teruk itulah sebenarnya COVID-19 ni membawa jurang tu sebenarnya lebih besar. Okay, potensi untuk jurang tu lebih besar sebab daya saing yang miskin tu boleh kata hampir tiada. Itu masalahnya. Dan yang kaya mereka boleh bertahan dan oleh kerana terkait dengan demand dan supply dan sebagainya, jadi banyak benda mereka yang ada wealth tu, kekayaan, inilah masa sebenarnya untuk mereka membuat pelaburan dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang kita kata in every threat there's opportunities. So COVID-19 ni dia juga membuka peluang yang lebih besar sebenarnya kepada mereka yang kaya. So that is why actually we are definitely actually in need of an alternative model, because the model that we are in, whether Keynesian or classical, dia sangat menggalakkan yang kaya tu jadi lebih kaya. Sebab tu sekarang ni actually there is a book that says about the myth of capitalism yang dia menyatakan contoh what is happening kalau kita lihat pada Bill Gates sehingga kan dikatakan beliau Bill Gates ni dah mula membeli hartanah di US dan dia ada wallahualam agenda pula untuk memastikan pasal pemakanan. So itu antara berita-berita yang sebenarnya menunjukkan yang berkuasa tu akan dengan kekayaan yang mereka ada, mereka mahu menciptakan actually cara hidup yang menguntungkan mereka. Ini actually terkait dengan apa yang Prof sebut berkenaan dengan ketiadaan roh dalam ekonomi, dehumanization of the economy. So yang kaya sedang memikirkan seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya untuk mempertahankan, bukan saja mempertahankan, tapi bagaimana cara nak lebih kembangkan. Sebab the idea of the capitalistic economy is very competitive. For you to win, you must win. So they are always, sebab dalam Islam kita tak begitu. Kita kena fikir akhirat kita bukan berkenaan kemenangan. Kita fikir berkenaan dengan al-falah contohnya. So itu yang menyebabkan sebenarnya I loathe to think in a way the future, you know, if we don't make any changes on our development pathway actually. Sebab memang secara jujur of course yang
yang yang B40 dan sebagainya, mereka makin teruk, namun ada usaha-usaha untuk bantu. Namun bantuan itu pun sometimes it's not lestari. So yang menyukarkan keadaan is there's this thing called subculture pula. They would, sebab saya sedang memang ada satu projek memang dengan Asnaf. Alhamdulillah ala kulli hal, memang banyak benda tengah belajar berkenaan dengan cara pemikiran mereka, cara problem solving mereka, memang kena bantu sebab mereka memang tak ada kemahiran tersebut. So then in between is the M40. The M40 memang kira yang paling kesian lah, because they are the one who work hard, who barely makes a living at times, who will not get help because they are not B40s, but they're not rich enough to be able to carve their own living, if you understand what I mean. They are trapped in the Keynesian model because they are the manpower that is needed to move the economy. So yang malangnya di Malaysia, actually, walaupun kita Bumi Putra atau Malaysia ni orang Melayu, in terms of population considered the majority, tapi in terms of the tier, kita actually banyak lebih dalam M40 pun bolehlah tahan, tapi kebanyakan actually di bawah B40. Jadi actually Malaysia, kalau kita tak berjaga-jaga, we are going into a very, very, very dangerous position. Sebab as what tadi Prof pun ada sebut kan, pemimpin mesti yang kaya. Jadi at the end of the day nanti pemimpin lebih ramai, kalau let's say jadi pemimpin because of race pun, because of Melayu ke, sebenarnya integrity or kekuasaan tu it's not real kekuasaan, because they depend on actually the rich to back them up. So at the end, integrity again balik, kalau orang yang ada agama, in a way dia punya kepercayaan adalah pada Allah itu semua, then integrity will come in lah. But in this kind of model that we are in, integrity is is not macam mana tak diberi penekanan lah. So itu yang jawapan pada soalan pertama lah Prof, boleh kalau Prof nak tambah. It's a very good answer sebenarnya. Itulah memang kita sebagai pemikir Islam ni, memang kita rasa bahawa sepatutnya this is our opportunity untuk memperkenalkan Islam as a way of life, ataupun dalam especially post COVID ini. Tetapi kita sekarang ni telah diganggu pula oleh isu mahkamah antara mahkamah syariah dengan mahkamah persekutuan. Kita telah dibawa pula kepada satu isu lain. Jadi sepatutnya kita sekarang ni menumpu kepada ekonomi dan isu-isu yang berkaitan, kerana itu adalah penting untuk masa ini, untuk parti. Bukanlah maksudnya mahkamah syariah dengan mahkamah persekutuan itu tak penting, tapi bagi saya parti sekarang ni ialah untuk menyelesaikan masalah yang berlaku selepas post-COVID ini. Memang, orang kata sebagai anak muda, Zulaiman anak muda, saya memang sedih bila memikirkan anak muda. Tapi itulah, alhamdulillah saya punya family semua dah ada kerja. Tetapi bagi yang baru graduate, they are going to have a tough time. And ramai yang sekarang ni yang dah hilang pekerjaan. Dan yang hilang pekerjaan ni very senior. Jadi mereka bila interview nanti, anak-anak muda ni, where is your experience? Tak ada. So kalahlah dengan orang-orang yang baru nak memohon pekerjaan semula. Jadi perkara-perkara seperti ini kadang-kadang kita nampak bahawa there must be a new totally economic system. Itu yang kita sekarang ni tengah mencadangkan ekonomi manusiawi. Baru semalam kita workshop mengenai perkara tersebut, iaitu satu ekonomi di mana kita consider peranan manusia itu sendiri. Apakah dia impak manusia itu, walaupun ekonomi itu by itself ialah kita lihat dari segi pembangunan manusia,
Tetapi kita nak lebih lagi. Input manusia tu penting lagi. Jadi itulah masih lagi dalam perbincangan. Saya haraplah kalau boleh kita tumpukan kepada yang ini ya. Kerana dia akan impak dia amat besar ya. Bukan hanya kepada anak muda tetapi ramai juga yang orang tua-tua yang tak ada kerja sekarang ni. Saya nasib baiklah dah pencen. Jadi orang pencen ni kira lega banyak. Tapi yang kesian ialah yang belum bekerja baru nak masuk alam pekerjaan dan keadaan yang ada sekarang ni. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada yang menanya soalan dan juga yang berkongsi pandangan. Kira ada lagi ke ataupun kita boleh tutup di sini? Saya ada satu soalan tadi sebenarnya tapi saya ada dua soalan tapi soalan pertama tadi tak dijawab. Bukan terjawab, mungkin terlupa saya rasa. Soalannya berkaitan juga dengan tentang ekonomi tadi tapi sekiranya krisis ekonomi ni masih lagi berlarutan kan, apakah masalah-masalah yang mungkin akan timbul sekiranya kalau masalah ekonomi sekarang ni masih lagi berlaku berterusan walaupun COVID-19 dah habis apa lagi masalah-masalah yang mungkin akan timbul. Mungkin saya dengar juga pandangan daripada pelbagai bidang. Prof Kamarul boleh ke, Tuan Zainun ataupun Prof Syariza dan dia sebenarnya macam ni Zulaiman. Isunya sekarang ni bukan kita nampak bahawa bila dah ada vaksin ini ya, kebanyakan orang ekonomi sekarang ni menganggapkan bahawa isu ekonomi terturun tu dah tak ada dah. Sekarang ni isunya ialah who can get it first. Maknanya siapa yang boleh involve dalam the economic sistem ni cepat. Jadi isunya ialah cepat rather than nak cari solution lain. Itu yang menyebabkan saya rasa macam dah mistreat ya, rugi. Kita sepatutnya introduce the Islamic economy supaya dia menjadi penggunaan untuk semua masyarakat, tapi nampaknya kita dah miss itu. Bila ada je vaksin sekarang ni, kita tengok siapa yang cepat dari segi pembangunan ekonomi dia, negara itu akan maju. So dalam kes kita ni, kalau kita masih lagi slow, maknanya slow dari segi masih nak bincang benda-benda yang kita rasa tak penting lagi lah. Mungkin penting tetapi belum penting lagi. Priority ya. So we have to prioritize on what we are going to do now. What we should do now ialah get ourselves into the bandwagon fast before the train leave. Lagi sekali kita ni orang Islam ni ketinggalan. Itulah pandangan saya lah. Okey, saya rasa kita pun dah mencapai pada waktu yang akhir. Sekarang jam menunjukkan jam pukul 10.50. Jadi kita berhenti di setakat ini sahaja dahulu. Terima kasih banyak kepada Prof atas pembentangan yang tuntas dan juga holistik lah, melibatkan dalaman dan luaran negara. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang berpartisipasi secara aktif, yang memberikan pandangan dan juga soalan, dan juga yang memberikan telinga untuk mendengar sehingga habis kita punya usrah pada malam ini. Semoga usrah malam ini adalah usrah yang memberikan manfaat dan kita antara IC agent yang akan menyampaikan apa yang input kita dapat hari ini, sama ada berkongsi secara lisan ataupun tulisan. Kita sebar-sebarkanlah kebaikan dan info-info yang ada untuk orang kata awareness, kesedaran bersama di kalangan paling kurang pun at least circle kita sendiri dulu, circle yang terdekat dengan antara kita, insyaAllah. Jadi kita tutup dahulu usrah kita pada malam ni, majlis ilmu kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih Prof. Selamat malam.